Assalamualaikum dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada para pelajar kelas PK Arif dan PK Amanah. Apa khabar kamu semua? Seperti biasa, pada setiap hari Selasa, kamu akan bersama-sama dengan cikgu dalam sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah untuk mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan tingkatan 3 KSSM Pendidikan Khas. Cikgu harap kamu semua telah bersedia untuk menerima sesi pengajaran dan pembelajaran daripada cikgu. Untuk hari ini, kita akan menyambung semula sesi pengajaran dan pembelajaran kita berkaitan dengan unit yang ke-8 iaitu pemakanan. Unit ke-8 pemakanan ini terkandung dalam bidang pendidikan kesihatan. Untuk tajuk PDPR kita pada hari ini ialah pengambilan kalori seharian. Standard kandungan 8.2 amalan pemakanan sihat dan selamat. Kepentingan mengurus keperluan kalori seharian. Standard pembelajaran 8.1.2 menilai pengambilan kalori seharian. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, pada akhir sesi PDPR ini, kamu semua akan dapat yang pertama, menyatakan 3 jenis menu makanan yang sesuai diambil sesuai dengan jumlah kegunaan kalori seharian. Yang keduanya, kamu akan dapat menjelaskan 2 faedah pengambilan kalori seharian yang mencukupi. Baiklah, para pelajar yang cikgu sayangi, kita akan mulakan sesi PDPR kita pada pagi ini. Pengambilan kalori seharian. Kebanyakan kalori seharian didapati dengan mengambil makanan yang mencukupi. Baik, sebagai seorang manusia, kita perlu makan dan minum untuk meneruskan kehidupan kita. Makanan dan minuman yang kita makan dan minum setiap hari itu akan membekalkan kalori kepada tubuh badan kita. Kalori ini akan digunakan sebagai tenaga yang akan kita gunakan dalam pelbagai-bagai aktiviti seharian kita. Namun demikian, sekiranya kita mengambil makanan secara berlebihan, ditambah pula dengan makanan tersebut mempunyai nilai kalori yang tinggi, maka ianya akan menimbulkan pelbagai masalah di kemudian hari. Pengambilan kalori yang berlebihan akan menyebabkan kamu mudah mendapat penyakit seperti darah tinggi, kencing manis, jantung dan sebagainya. Oleh yang demikian, kita perlu menilai setiap makanan yang akan kita makan pada setiap hari. Kita perlu memilih makanan yang betul, yang sesuai dengan gaya dan aktiviti seharian kita. Sekarang, cikgu akan tunjukkan kepada kamu pengambilan makanan yang sesuai dengan nilai kalori seharian kamu sebagai seorang pelajar. Mari kita lihat, apakah makanan yang sesuai dimakan untuk sarapan pagi. Cikgu tunjukkan kepada kamu. Contohnya adalah sarapan pagi, kamu makan nasi lemak. Pada waktu sarapan pagi, kamu memerlukan 420 nilai kalori. Jadi, bagi mencapai nilai 420 kalori itu, kamu boleh memakan nasi lemak. Nasi lemak itu pula perlu hanya 1 sendok nasi yang ditambah dengan 1 sudu besar sambal ikan bilis dan 1/4 telur rebus dan ditambah dengan 3 keping timun. Nilai bagi nasi lemak berkenaan adalah 340 kalori. Kemudian kamu boleh menambahkan lagi dengan 6 hiris buah belimbing yang akan membekalkan 30 kalori dan juga secawan teh susu yang akan membekalkan kamu dengan 50 kalori.
Dengan nilai keseluruhan 420 kalori ini, ianya dapat membekalkan kepada kamu tenaga yang cukup sehingga waktu makan tengah hari. Sekiranya kamu berada di sekolah dengan makan sarapan pagi dengan jumlah 420 kalori ini, ianya dapat membantu kamu untuk kekal cergas sewaktu sesi pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Sekarang, mari kita lihat makanan yang mempunyai nilai kalori yang sesuai untuk kita makan pada waktu makan tengah hari. Pada waktu makan tengah hari, kamu memerlukan sejumlah 510 nilai kalori. Ianya boleh kamu dapati daripada nasi putih hanya 2 sendok. Dengan memakan nasi putih sebanyak 2 sendok, ianya dapat membekalkan kamu sebanyak nilai 200 kalori. Boleh atau tidak kamu memakan 2 sendok nasi? Pasti susah, bukan? Tetapi kamu mungkin boleh mencabar diri kamu untuk mencuba makan sebanyak 2 sendok nasi pada setiap makan tengah hari. Kemudian, kamu juga boleh mengambil ayam masak kicap 1 ketul yang akan membekalkan nilai kalori sebanyak 200 kalori. Tambahkan juga dengan sayur goreng sebanyak 2 sendok, ianya dapat membekalkan kamu 80 kalori. Seterusnya, buah tembikai 1 potong yang akan membekalkan kamu 30 kalori dan banyaklah minum air kosong 1 gelas. Kerana apabila kamu meminum air kosong, ianya tidak mempunyai nilai kalori. Air kosong ini bagus untuk kesihatan badan kamu. Berapakah jumlah air kosong yang perlu kamu minum pada setiap hari? Sebentar lagi cikgu akan bertanyakan kepada kamu berapakah jumlah air kosong yang perlu kamu minum pada setiap hari. Seterusnya adalah makan malam. Untuk makan malam, kamu memerlukan sebanyak 520 kalori. 520 kalori ini dapat kamu dapati daripada yang pertamanya nasi putih sebanyak 2 sendok sahaja yang akan membekalkan sebanyak 200 kalori. Seterusnya adalah ikan kembung masak asam 1 ekor sahaja. Ianya dapat membekalkan sebanyak 130 kalori. Sambal tempe 1 sendok kecil, ianya dapat membekalkan 80 kalori. Kacang buncis goreng sebanyak 2 sendok, ianya dapat membekalkan 30 kalori. Buah tembikai 1 potong, ia dapat membekalkan 30 kalori dan juga air kosong. Dengan jumlah 520 kalori ini, ia dapat membekalkan tenaga kepada tubuh badan kamu sepanjang malam sehinggalah waktu kamu mula untuk bersarapan pagi pada keesokan harinya. Dengan pengambilan jumlah kalori yang sesuai daripada waktu sarapan pagi, makan tengah hari dan makan malam, ianya dapat membekalkan tenaga yang berpanjangan kepada kamu. Kamu tidak mudah untuk letih dan tubuh badan kamu akan menjadi lebih segar dan sihat. Sekarang, mari kita lihat apakah faedah pengambilan kalori seharian yang mencukupi. Berikut cikgu sertakan beberapa faedah yang boleh didapati sekiranya kamu mengambil kalori seharian yang mencukupi. Yang pertamanya, ia dapat membekalkan tenaga yang mencukupi untuk melakukan aktiviti seharian. Tubuh badan kamu akan mempunyai tenaga yang mencukupi untuk melakukan pelbagai aktiviti seperti belajar, bermain, beriadah dan sebagainya. Sekiranya kamu tidak mengambil makanan dengan jumlah kalori seharian yang mencukupi, maka tubuh badan kamu akan mudah letih dan juga lesu. Kamu tidak berupaya untuk melakukan pelbagai aktiviti. Faham apa yang cikgu maksudkan? Baik, yang seterusnya, pertumbuhan dan perkembangan badan yang sihat. Tubuh badan kamu akan mencapai berat badan unggul yang sesuai dengan ketinggian kamu, ataupun kita panggil sebagai BMI. Sekiranya kamu mengambil kalori seharian secara berlebihan, ianya boleh menyebabkan berlakunya kegemukan, perut buncit dan sebagainya.
Daripada hal-hal sebegini akan menyebabkan berbagai-bagai jenis penyakit akan menyerang kamu. Seperti yang pertamanya adalah kencing manis, darah tinggi, serangan penyakit jantung dan sebagainya. Baik, faedah yang seterusnya adalah dapat mengekalkan kesihatan badan. Benar, pengambilan makanan yang betul, yang sesuai dengan kehidupan kamu, ianya dapat mengekalkan kesihatan badan. Pernah atau tidak kamu menjumpai seseorang rakan kamu yang sangat kurus? Berkemungkinan ianya mengalami kekurangan zat di dalam tubuh badannya. Hal ini adalah kerana ia makan dengan tidak cukup kandungan kalori seharian. Kesimpulan yang dapat untuk kita pelajari dalam sesi PDPR pada hari ini, yang pertamanya adalah kita mestilah bijak dalam pemilihan makanan seharian kita. Elakkan daripada makan makanan segera secara berlebihan ataupun makan makanan yang kita sebut selalu sebagai jajan, kerana makanan-makanan tersebut tidak mempunyai zat yang mencukupi untuk tubuh badan kita. Yang kedua, pilih makanan yang mempunyai nilai kalori yang sesuai dengan cara dan gaya hidup kita. Yang ketiga, makan secara berlebihan dan makan makanan dengan nilai kalori yang tinggi berpotensi menjadikan berat badan kita bertambah dan meningkatkan kandungan kolesterol di dalam badan kita. Ianya seterusnya boleh mengundang pelbagai-bagai penyakit berbahaya seperti kencing manis, darah tinggi dan sebagainya. Banyakkan makan buah-buahan, sayur-sayuran dan minum air kosong dengan kadar yang mencukupi. Pengambilan kalori seharian yang mencukupi membantu kita untuk yang pertamanya membekalkan tenaga yang mencukupi untuk aktiviti harian. Yang keduanya, pertumbuhan dan perkembangan badan yang sihat. Kamu tidak akan bantut, kamu juga tidak akan mengalami masalah kegemukan ataupun obesiti. Dan yang paling penting, yang ketiga, ianya dapat mengekalkan kesihatan badan. Bagaimana? Cikgu harap kamu semua memahami dengan apa yang telah cikgu ajari pada sesi PDPR kali ini. Selepas ini, cikgu akan menyediakan latihan secara atas talian dan cikgu harap kamu dapat menjawab soalan yang cikgu berikan berkenaan. Kita telah sampai kepada penamat sesi PDPR kita pada hari ini. Cikgu ucapkan jutaan terima kasih kepada kamu kerana sudi untuk bersama-sama dengan cikgu untuk sesi PDPR mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesihatan pada pagi ini. Cikgu berharap kita dapat berjumpa lagi pada sesi PDPR akan datang. Cikgu doakan kamu dan keluarga kamu sihat, sejahtera dan terhindar daripada ancaman penyakit COVID-19. Sebelum terlupa, jangan lupa siapkan segala kerja yang telah cikgu berikan dengan amanah dan tekun. InsyaAllah kamu semua akan berjaya. Ikhlas dari cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi.